Baginda Nabi menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mengkehendaki kepada seseorang hambanya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, tandanya kata Nabi SAW, yufaqihu fid din, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefakihan dan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Daripada hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW menunjukkan kepada kita, dalam kehidupan kita beragama ni, dia mestilah berlandaskan kepada ilmu. Dan setiap amalan yang kita lakukan mestilah bersandarkan kepada ilmu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada manusia yang ditimbang amalannya dan amalannya berat, thaqulat mawazinuhu, kerana amalannya berat di mizan Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan duduk di hari akhirat nanti dengan kehidupan yang diredai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, manakala ada manusia yang ditimbang amalannya dan amalannya tu ringan, khaffat mawazinuh, ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, menyebabkannya dijerumuskan ke dalam neraka hawiyah. Secara literalnya tuan-tuan, kita faham, setiap amalan yang kita bawa kepada Allah bakal ditimbang di mizan Allah. Namun kalau kita fikir-fikirkan tuan-tuan, ini perkara ghaibiat. Kita fikir-fikirkan bagaimana Allah nak menimbang dosa dan pahala kita, amalan-amalan kita. Sedangkan dosa dan pahala ini dia bukan sesuatu objek, dia bukan item, bukan sesuatu barangan yang boleh ditimbang. Dia tidak ada beratnya tuan-tuan, weightnya tidak ada. Tetapi Allah kata dia boleh ditimbang dan boleh dinilai yang berat dan yang ringan. Di sinilah membawakan kita berfikir, macam mana amalan tu boleh ditimbang. Ada orang umurnya 80 tahun, bayangan kita mungkin banyak amalannya. Ada orang umurnya pendek, mungkin sedikit amalannya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Amalan ni yang akan memberatkan di mizan Allah adalah amalan yang berlandaskan kepada ilmu. Yang inilah yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis terakhir dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-Rahman. Ada dua amalan yang ringan di lidah, namun dua amalan itu akan memberatkan di mizan Allah. Dan dua amalan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia tuan-tuan? Zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua zikir ni tuan-tuan. Siapa yang membaca dua zikir ni, kata Nabi, khafifatan fil lisan. Dua ni ringan di lidah, thaqilatan fil mizan, tapi dua ni memberatkan di mizan Allah. Nabi nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, biarlah amalan ni sedikit, biarlah amalan ni kecil, kalau amalan tu dilakukan berlandaskan kepada ilmu dan pengetahuan, itulah yang akan memberatkan di mizan Allah. Dan inilah tuan-tuan menjadi isyarat dan panduan kepada kita. Setiap amalan yang saya nak buat, setiap amalan yang saya lakukan, mesti diketahui datang daripada mana. Mesti tuan-tuan. Mungkin saya berbeza dengan tuan-tuan, dan mungkin tuan-tuan selalu dengar ramai orang kata hari ini, kenapa kita beramal mesti kita tahu dalilnya. Bahkan ada pula yang kata, jangan ditanyakan dalil, itu tak beradab. Sebenarnya tuan-tuan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu beramal dengan pengetahuan. Cuma saya nak tekankan, mungkin akan tersalah faham. Apabila orang bertanya kepada kita berkaitan tentang dalil, jawablah dengan bil hikmah. Sebab ini adalah saranan daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sarkastik, jangan menyindir daripada satu kaum ke satu kaum yang lain. Orang tanya pada kita, Ustaz, bagilah dalil kalau amalan sekian-sekian ni.
Kita pula kata awak orang awam, ilmu awak rendah, awak orang kampung, awak tak perlu berkaitan dengan dalil. Itu salah tuan-tuan. Kalau orang bertanya, jawab. Kalau orang tak bertanya, tak payah jawab. Kalau orang tanya dalil, jawablah. Kalau kita tahu, tanya, bagi tahu. Ini amalannya daripada hadis ini, sekian-sekian amalan. Selesai tuan-tuan, tak perlu disindir-sindir. Orang kampung buat apa tahu cerita dalil. Awak orang kampung, orang awam. Tuan-tuan, kita sebagai guru, asatizah, kita sepatutnya educate audiens kita. Bukan kita merendah-rendahkan pemikiran audiens kita. Yang ini yang tak benar. Dan inilah yang tersalah yang dilakukan dalam masyarakat kita. Apa yang penting tuan-tuan dalam kehidupan beramal ni sebagai Muslim, beramal berlandaskan kepada ilmu. Berlandaslah kepada ilmu, berlandaslah kepada pengetahuan. Sebab amalan yang dilakukan dengan ilmu dan pengetahuan, amalan itulah yang akan memberatkan di mizan Allah. Walaupun sedikit, walaupun kecil. Yang ini bukan saya kata tuan-tuan. Tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak tuan-tuan, tak keluar daripada hadis, daripada lidah Nabi. Dua amalan yang ringan, namun dua amalan ini akan memberatkan di mizan Allah. Kenapa dia jadi berat? Sebab amalan tu dengan pengetahuan. Amalan tu dengan ilmu. Yang ini tuan-tuan adalah bagi orang mukmin, bila dengar hadis ni tuan-tuan, sepatutnya menenangkan hati dia. Sebab Nabi mengajarkan kita jangan beramal banyak-banyak tuan-tuan dan tak ketahuan, beramal sahaja, tapi beramal dengan pengetahuan. Sebab amalan itulah yang akan menjadi nilai di sisi Allah Ta'ala. Ada orang umur panjang, ada orang umur pendek. Allah tak tengok umur panjang, umur pendek. Allah tengok pada amalan. Dan amalan itu adalah bergantung kepada ilmu. Sebab itu tuan-tuan, di sini kitalah yang kena tarbiyah diri kita. Kitalah kena didik diri kita supaya sentiasa mendampingi ilmu. Sama ada ke majlis ilmu, sama ada tuan-tuan buka radio dalam kereta, mungkin boleh cocok dengan MP3-nya dan sebagainya. Carilah majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah ilmu secara audio. Ataupun tuan-tuan buka di TV, di YouTube. Boleh kita belajar secara secara online, majlis-majlis ilmu. Ini adalah perkara yang kita sendiri kena didik diri kita. Sebab kita beramal adalah dengan ilmu.